khabar anak-anak empat cerdik? Semoga semua sihat hendaknya. Pada tahun ini, saya Cikgu Syahif akan mengajar subjek sains. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang kemahiran proses sains. Jadi, kemahiran proses sains atau KPS terbahagi kepada 12. Yang pertama adalah memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, mengeksperimen. Okey, jadi semuanya ada 12. Okey. Tapi dalam video bahagian pertama ni saya akan terangkan 4 saja dulu ya. 4 saja. Okey. Baik. Kemahiran yang pertama adalah kemahiran memerhati. Okey, kemahiran memerhati. Okey. Jadi untuk awak menggunakan kemahiran memerhati ini, kita akan menggunakan 5 deria. Kita akan menggunakan 5 deria. Okey. Deria yang pertama adalah deria penglihatan. Deria yang pertama adalah deria penglihatan. Okey, yang menggunakan mata, yang menggunakan mata. Okey. Deria yang kedua adalah deria pendengaran. Okey, yang menggunakan telinga. Okey. Ketiga adalah deria hidu yang menggunakan hidung. Seterusnya adalah deria sentuh yang menggunakan biasanya dia menggunakan jari ataupun tangan. Sebenarnya deria sentuh ni adalah keseluruhan kita punya kulit. Keseluruhan kita punya kulit. Tapi yang paling mudah untuk kita gunakan adalah jari ataupun tangan kita, tapak tangan. Okey. Dan yang terakhir adalah deria rasa yang menggunakan lidah. Okey. Baik. Okey. Jadi apa itu memerhati? Memerhati ni sebenarnya adalah kemahiran menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Okey, dan fenomena yang berlaku. Itu maksud memerhati. Okey. Okey, jadi contoh memerhati. Perhatikan kedua-dua gambar ini. Gambar pertama adalah gambar bunga api dan yang gambar kedua adalah gambar mangga. Okey. Tengok gambar yang pertama. Tengok gambar yang pertama dahulu. Okey. Apakah pemerhatian yang boleh kita buat? Okey. Yang pertama, kalau kita gunakan deria penglihatan, okey, kita akan nampak bahawa bunga api ini berwarna-warni. Warna merah ada, warna ungu, oranye, putih dan sebagainya. Okey. Itu menggunakan deria penglihatan. Bagaimana pula kalau kita gunakan deria pendengaran? Okey, kita akan dengar bunyi letupan yang sangat kuat daripada bunga api itu. Okey. Bagaimana pula dengan hidu? Deria hidu, okey, kalau pernah main bunga api, dia akan menghasilkan bau yang busuk daripada asapnya, bau yang busuk. Okey. Kalau kita sentuh bunga api tu, kalau kita sentuh, dah tentulah kita akan terasa panas. Okey. Okey. Rasa?
Boleh ke kita rasa bunga api menggunakan lidah? Okey, cuba fikirkan boleh ataupun tidak. Okey. Jawapannya tidak boleh kerana deria rasa menggunakan lidah tu tak sesuai untuk kita buat pemerhatian tentang bunga api. Kerana bunga api itu beracun, takkan awak nak jilat. Okey. Baik. Tengok gambar yang kedua. Tengok gambar yang kedua. Adalah gambar beberapa biji buah mangga. Okey, beberapa biji buah mangga. Okey, kalau kita tengok daripada penglihatan, dari penglihatan dia berwarna kuning. Berwarna kuning. Deria hidu awak akan bau wangi. Deria rasa akan terasa dia punya manis. Deria sentuh, bila awak sentuh buah mangga tu terasa lembut. Kalau yang dah masak lah, lembut. Kalau yang belum masak, mungkin awak akan terasa keras. Okey. Boleh ataupun tidak kita membuat pemerhatian dengan menggunakan deria pendengaran untuk buah mangga? Boleh ke tidak? Pendengaran. Jawapannya tidak boleh. Jawapannya tidak boleh. Kerana buah mangga ni tidak mengeluarkan sebarang bunyi. Jadi tak sesuai untuk kita gunakan deria pendengaran sebagai kaedah untuk membuat pemerhatian buah mangga ini. Okey. Baik. Seterusnya adalah kemahiran mengelas. Kemahiran mengelas. Apa itu kemahiran mengelas? Okey, mengelas ni kemahiran untuk menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Okey. Selain daripada itu, untuk mengesan persamaan atau perbezaan dalam satu kumpulan objek atau fenomena. Maknanya kita boleh asingkan beberapa objek mengikut kumpulan yang sama. Baik, kat sini saya ada beberapa haiwan. Yang pertama adalah burung helang, ular, ketam, ayam, lembu, kura-kura, ikan dan juga kucing. Jadi bagaimana kita nak mengelaskan kumpulan haiwan ini? Macam mana? Okey. Jadi kita tengok. Kita boleh mengelas mengikut litupan badan. Apa maksud litupan badan? Litupan badan ni adalah benda yang melindungi badan haiwan-haiwan itu. Okey? Baik, kita tengok. Ada 4 jenis litupan badan. Yang pertama adalah berbulu halus, bulu pelepah, cengkerang dan juga bersisik. Okey? Jadi kita tengok haiwan apa yang termasuk dalam kumpulan berbulu halus. Yang pertama adalah kucing. Okey, yang pertama adalah kucing. Kemudian apa lagi? Kita ada lembu. Maknanya kedua-dua jenis haiwan ini mempunyai bulu yang halus sebagai litupan badan. Okey, seterusnya bulu pelepah. Jadi yang pertama adalah ayam. Ada bulu pelepah dan juga burung helang. Okey, bagi cengkerang pula kita ada ketam dan juga kura-kura. Okey, kemudian untuk haiwan yang bersisik, kita boleh masukkan ular dan juga ikan dalam kumpulan ini. Okey, jadi inilah dia maksud mengelas. Awak asingkan setiap haiwan ini mengikut kumpulan yang sama. Okey. Selain daripada mengikut litupan badan, boleh juga kalau awak nak
kumpulkan haiwan-haiwan ini mengikut bilangan kaki. Sebagai contohnya, haiwan yang berkaki 2, ayam, helang. Okey. Haiwan yang berkaki 4, apa dia? Kucing, lembu, kura-kura. Haiwan yang tiada kaki, ular, ikan. Haiwan yang berkaki 8, kita ada ketam. Okey? Macam itulah. Macam tu. Okey? Adalah mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Jadi mengukur dan menggunakan nombor ialah kemahiran untuk membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Okey. Jadi kalau awak menggunakan nombor, sebagai contohnya dalam gambar tu dia ditunjukkan bagaimana mengukur dengan menggunakan yang pertama pembaris dan juga menggunakan silinder penyukat. Okey. Jadi kedua-dua alat itu ada nombor. Jadi bila awak menggunakan nombor dalam pemerhatian ataupun dalam kajian, maknanya awak sedang menggunakan kemahiran mengukur dan juga menggunakan nombor. Adalah kemahiran untuk membuat inference. Okey, membuat inference. Apakah itu membuat inference? Inference adalah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan pemerhatian. Okey, sebagai contohnya kat sini kita ada mengapakah pokok ini banyak buahnya. Kalau awak tengok kat situ, kedua-dua murid ni nampak pokok ini banyak buah. Banyak buahnya. Mengapa? Mengapa? Jadi kita tengok jawapan yang pertama. Okey. Yang pertama, mungkin pokok ini mendapat baja yang sesuai. Okey, jadi bila pokok tu dapat baja yang sesuai, maka banyaklah buah dia. Okey. Ataupun mungkin pokok ini mendapat air yang cukup. Jadi keperluan pokok ini cukup. Jadi sebab itulah banyak buah yang tumbuh pada pokok ni. Okey. Itu adalah kemahiran untuk membuat inference. Kemahiran untuk membuat inference. Kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan pemerhatian. Maknanya kita cari sebab. Sebab apa pokok ini banyak buah? Kerana apa pokok ini banyak buah? Kerana pokok ini mendapat baja yang sesuai. Kerana pokok ini mendapat air yang cukup. Okey. Jadi dah 4 dah saya terangkan. Okey. Baik. Saya rasa itu saja. Jumpa lagi di video bahagian 2 mengenai kemahiran proses sains ini. Okey, jangan lupa lembaran kerja yang saya buat. Okey, turn in dan kita jumpa lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.